Hai semua, dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara saya buat kotak yang akan digunakan sebagai kotak hantaran. Saya buat je kotak hantaran ni, entah bila nak pakai tak tahu, sebab saya ada pelet-pelet terpakai ni yang saya nak clearkan, jadi saya buat je lah apa yang boleh. So saya mulakan dengan sanding semua kayu-kayu tadi dan saya potong kepada saiz 12 inci, yang mana saya setkan stop block kat situ supaya semua potongan saya sama panjang lah. Okey, ini adalah hasil potongan saya dan nampak banyak ni sebab saya akan buat 5 buah kotak lah. Untuk projek ni saya akan gunakan router table yang saya buat. Saya ada tunjukkan video sebelum ni, jadi kalau nak tengok boleh tengok selepas ni. Tapi sebelum tu saya akan buatkan jig dulu untuk mudahkan saya nak buat sambungan box joint untuk semua kotak saya nanti. Jig ni mudah saja, hanya perlukan satu papan yang saya clampkan tu dan juga satu kayu kecil yang sama saiz dengan bit router tersebut. Okey, sekarang jig kita dah siap, mudah saja dan kita akan gunakan selepas ini. Okey, mula-mula router table tu saya akan clampkan dulu kepada meja saya. Kemudian saya akan ambil 4 daripada kayu yang saya potong tadi dan saya tandakan satu sisi untuk sebagai rujukan. Rujukan ni penting supaya kita tak keliru masa kita nak potong dan juga masa kita nak pasang nanti. Disebabkan semua kayu saya ni sama panjang, jadi saya akan tandakan 2 kayu kepada huruf L, iaitu untuk sisi kiri dan kanan, dan juga 2 kayu kepada huruf S untuk sisi atas dan bawah. Okay, saya mulakan dengan memotong kayu yang saya tandakan dengan huruf L dan saya arahkan sisi yang saya tandakan itu kepada kayu kecil pada jig itu. Anak panah tu menunjukkan arah sisi yang kita tandakan tadi tu dihadapkan. Kemudian saya akan pusingkan kayu tu supaya sisi yang saya tandakan tu menghadap kayu kecil tu tapi dari arah bertentangan, dan saya masukkan slot terakhir pada kayu kecil tu. Kemudian saya akan ambil kayu yang saya tandakan dengan huruf S dan saya pastikan sisi yang saya tandakan tadi tu masih lagi menghadap kepada kayu kecil pada jig. Bila saya dah buat satu potongan, saya boleh remove lah side yang huruf L tadi tu dan saya sambung terus buat potongan yang berikutnya untuk panel yang saya tandakan dengan huruf S ni pula. Dan saya akan ulang proses yang sama untuk kesemua 8 hujung 4 kayu saya tadi. Sebelum saya gam, saya dah dry fit dulu. Cara saya pasang adalah saya pastikan sisi yang saya tanda tu berada pada satu arah lah. Dan kemudian bila saya dah pastikan semua dah okey, baru saya akan letakkan gam lah.
Kalau boleh nampak, semua yang menghala ke atas ni adalah sisi yang saya tandakan awal-awal tadi. Sebab tu kita tandakan satu sisi supaya nanti bila kita pasang tak adalah tunggang terbalik. Kalau tunggang terbalik pun nanti dia punya box joint tu jadi macam tak betul lah. Ada yang terkeluar, ada yang tak ngam. Macam mana nak cakap? Harapnya faham lah kot. Kalau tak faham, kena try dulu sendiri baru rasanya boleh faham kot. Oh ya, lagi satu lupa nak bagi tahu, masa kita pasang ni, kita pastikan yang kita tandakan sebagai L tu kita pasang kiri kanan secara bertentangan, dan yang kita labelkan sebagai S tu pula atas dan bawah bertentangan. Jangan pula kita salah letak pula. Kalau kotak tu tak sama panjang tak ada masalah, tak adalah keliru sangat. Ini sebab saya buat sama panjang kan, sebab tu saya kena label semuanya. Saya punya box joint ni agak longgar sikit, jadi saya kena gunakan klem lah untuk pastikan dia tu kukuh, dan yang paling penting dia tu bersudut tepat. Sekarang saya akan cantumkan papan-papan untuk dijadikan dasar kotak tu. Saya cuma letakkan gam dan saya klem sahaja. Masa saya buatkan box joint tu memang saya sengaja lebihkan sikit supaya saya boleh flush trim kemudian, supaya dia lebih rata dan nampak lebih kemas lah. Kemudian saya akan ukur untuk base kotak tu menggunakan kotak tu sendiri, supaya kalau ada yang tak bersudut tepat ke, ada yang tak sama panjang ke, jadi bila saya guna cara macam ni, dia punya saiz tu lebih ngam lah daripada kalau saya ukur. Dan saya akan tandakan nanti bila saya pasang balik, saya cuma perlu temukan balik tanda tu je ni. Lepas tu saya akan potonglah gunakan circular saw dan Cricut IQ Cut. Ramai juga yang tanya kat mana saya beli Cricut Cut dengan Cricut IQ Cut ni. Sebenarnya saya beli second hand daripada ada kawan FB. Dia pun beli daripada eBay katanya.
Selepas dah pastikan semuanya ngam, saya cuma letakkan gam dan saya just clampkan sahajalah. Kaki ni saya beli daripada Shopee. Saiz dia kecil je, dalam 1 inci lebih macam tu je tinggi dia. Jadi saya cuma letakkan gam, saya clamp. Tapi kemudian tu saya ada letak paku lah, cuma saya tak rakam. Saya gunakan speed square punya sudut 45 darjah tu sebagai guide untuk saya lekatkan kaki tu pada tapak kotak tu. Selepas saya dah sanding, saya mulakan proses mengecat lah. Saya gunakan Nippon Hydro Wood coat clear. Saya sapukan cat clear ni 3 lapisan. In between lapisan tu saya light sanding lah, guna 220 grit. Untuk kan bila kita, sebab cat ni adalah cat water base, jadi bila setiap kali kita sapu cat ni, dia macam urat kayu dia tu naik. Jadi saya perlu light sanding untuk hilangkan yang urat-urat kayu naik tu. Lepas tu baru saya sapukan lapisan yang berikutnya lah.